Kawan-kawan tahu tak apa itu perusahaan awam? Perusahaan awam ini dikenali sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perindustrian, perdagangan dan pertanian yang dikawal oleh kerajaan pusat atau wilayah. Selain itu, badan-badan ini menjual barang dan perkhidmatan yang dijangka membiayai sebahagian atau keseluruhan daripada operasi dengan hasil dan kegiatannya sendiri. Seterusnya, untuk kita mengenali lebih lanjut mengenai perusahaan awam ini, kita dah senaraikan ciri-ciri kat dalam slide ni. Ada 5 yang kita nampak kan. Yang pertama, perusahaan awam ini mempunyai pelbagai bidang aktiviti seperti perniagaan, pertanian dan perindustrian. Yang kedua, kerugian dan keuntungan itu dimiliki sepenuhnya dan dikuasai oleh kerajaan. Manakala yang ketiga, ia mempunyai pelbagai bentuk organisasi seperti perbadanan awam, jabatan dan syarikat. Yang keempat, macam yang saya dah terangkan dekat pengenalan tadi, operasi badan ini dibiayai sepenuhnya atau sebahagian daripada hasil dan kegiatan sendiri. Dan yang terakhir ialah perusahaan awam ini dia menghasilkan dan menjual barang serta perkhidmatan. Jadi kita kena kenal betul-betul ciri-ciri ini dan ingatlah supaya kita boleh tahu itu ialah perusahaan awam. Sebab penubuhan perusahaan awam, yang pertama, mewujudkan keseimbangan agihan pendapatan di antara negeri. Yang kedua, menggalakkan kaum bumi putera bergiat dengan lebih aktif dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, kewujudan prioriti-prioriti pembangunan yang khusus yang mungkin tidak akan dapat dikenali pasti jika diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan swasta. Yang keempat, mewujudkan keseimbangan agihan pendapatan di antara rakyat supaya kekayaan negara dapat dinikmati secara adil dan saksama. Yang kelima, menyelamatkan perusahaan swasta yang mengalami kerugian daripada berlaku penutupan dan penutupan yang boleh menimbulkan pengangguran. Yang keenam, dapat menyelamatkan masalah kemiskinan terutamanya di kalangan penduduk luar bandar. Yang ketujuh, membolehkan pembangunan sosial-ekonomi lebih cekap dan berkesan. Yang terakhir, keperluan kerajaan dalam menyediakan inisiatif-inisiatif pembangunan. Kemudian kita ada sejarah perkembangan perusahaan awam. Dia ada 4 peringkat yang tersenar di situ. Pada peringkat pertama ialah jangka masa sebelum kemerdekaan. Dalam jangka masa tersebut, perusahaan awam ni telah menyediakan kemudahan perkhidmatan, keselamatan sosial dan juga kesihatan. Perniagaan tak ada sangat perniagaan macam tak ada sangat sebab ketidakseimbangan ekonomi kurang dititik beratkan oleh penjajah pada waktu itu. Kemudian pada peringkat yang kedua pula ialah selepas kemerdekaan sehingga tahun 1969. Pada waktu tersebut, perusahaan awam ini telah menyediakan kemudahan asas kepada rakyat pula. Tadi dia menyediakan kemudahan perkhidmatan, keselamatan sosial dan juga kesihatan. Kalau selepas kemerdekaan pula, dia sediakan kemudahan asas kepada rakyat. Dalam jangka tersebut juga, MARAH telah ditubuhkan. Kemudian pada peringkat yang ketiga ialah jangka pelaksanaan DEB. DEB itu apa? DEB itu ialah Dasar Ekonomi Baru. Ia merupakan satu program sosioekonomi di Malaysia. Dikenali dalam rancangan Malaysia kedua pada tahun 1971 hingga 1990 oleh Perdana Menteri kita iaitu Tun Abdul Razak. Dan kemudian peringkat yang terakhir ialah jangka masa era swasta, iaitu jangka masa pada abad sekarang inilah.
Seterusnya ialah bentuk perusahaan awam. Ia terbagi kepada 3, iaitu Jabatan Kerajaan, Perbadanan Awam dan juga syarikat kerajaan. Saya akan terangkan mengenai Jabatan Kerajaan ini. Jabatan Kerajaan ini merupakan badan yang menguruskan segala urusan yang berkait dengan penetapan dasar, peraturan kewangan dan juga pengambilan kaki tangan adalah tertakluk pada semua peraturan kerajaan. Manakala Perbadanan Awam pula ialah merupakan bentuk organisasi komersial. Dia berkait dengan sifat perdagangan. Kemudian ditubuhkan dengan kehendak kerajaan di luar daripada rangka kerja jabatan-jabatan kerajaan dan undang-undang syarikat. Penubuhannya adalah di bawah undang-undang yang khusus yang menetapkan tujuan-tujuan badan ini, struktur pentadbirannya, kegiatan-kegiatan, tanggungjawab dan sebagainya. Sebagai contoh macam Felda, MARA, UDA dan PKEM. PKEM itu Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri. Dan terakhir sekali ialah syarikat kerajaan. Ia ditubuhkan mengikut Undang-Undang Syarikat. Kerajaan memegang sekurang-kurangnya 51% pemilikan. Dan badan ini tidak perlu menimbangkan perkhidmatan sosial, tetapi sebaliknya lebih tertumpu kepada memperoleh keuntungan untuk syarikat seperti Pernas, Perbadanan Nasional, MAS dan FIMA. Kategori perusahaan awam di Malaysia. Yang pertama, bidang pertanian dan pembangunan wilayah seperti Felda, Felgra, Mardek, Kejora, Kesedah dan Ketenggak. Yang kedua, perindustrian perdagangan seperti Pernas, MARA dan UDA. Yang ketiga, kewangan seperti Bank Pertanian, DSN dan sebagainya. Yang keempat, kemudahan utility dan keperluan perkhidmatan seperti LLN dan KTM, iaitu kedua-dua telah diswastakan menjadi TNB dan KTMB. Yang keempat, perbadanan yang bertujuan memajukan ekonomi negeri-negeri dalam pelbagai bidang ekonomi, khususnya perindustrian, contohnya Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri di setiap negeri. Di samping itu, kita ada jenis masalah perusahaan awam. Masalah yang pertama ialah masalah kekaburan objektif. Perusahaan awam ini ditubuhkan dengan matlamat yang luas dan diserahkan kepada perbadanan-perbadanan itu sendiri untuk menentukannya. Ia terpulanglah kepada perbadanan berkenaan untuk menentukan corak kegiatan yang perlu dijalankan walaupun pada prinsipnya telah ditentukan lapangan kegiatannya. Tambahan pula wujud konflik di antara objektif kewangan dengan sosial dan di antara badan-badan tersebut. Masalah yang kedua ialah masalah overlapping and duplication, iaitu pertindihan fungsi. Masalah pertindihan fungsi ini, ia tidak akan memberikan kecekapan kepada perusahaan awam, tetapi ia akan menyebabkan badan-badan tersebut menjadi tidak efektif. Sekiranya banyak perusahaan awam mempunyai peranan yang hampir serupa, potensi konflik antara satu sama lain adalah begitu ketara sekali. Seterusnya ialah masalah ketiga, iaitu masalah koordinasi. Koordinasi bermaksud perusahaan awam yang tertakluk kepada arahan-arahan rancangan ekonomi negara yang diputuskan oleh kerajaan atau agensi perancangan lain. Koordinasi ini akan menjadi masalah yang rumit apabila terdapat perbadanan seperti pertanian yang tidak diletakkan di bawah Kementerian Pertanian. Perkara seperti ini akan menyukarkan kementerian bagi menyelaraskan kegiatan-kegiatan perbadanan. Kemudian ialah masalah hubungan menteri, lembaga dan pengurus. Apa masalah yang wujud tentang hubungan di antara tiga pihak ini ialah masalah ketidakjelasan kuasa. Masalah tersebut akan meninggalkan kesan negatif kepada operasi perusahaan awam. Hakikat seperti ini akan memperlihatkan bahawa setiap perusahaan awam ini tertakluk kepada lebih daripada satu hala pihak yang berkuasa. Masalah yang timbul ialah apabila seringkali terdapat kes-kes di mana menteri terpaksa mempertimbangkan kesan-kesan politik terhadap sesuatu projek dan kemungkinan untuk melemahkan kecekapan projek tersebut. Yang kelima, masalah berkaitan kaki tangan.
maksudnya macam mereka kekurangan tenaga pengurusan. Selain itu, ia salah satu cara untuk mengatasi masalah ini ia dengan meminjamkan kaki tangan awam untuk mengendalikan perbadanan awam, tetapi cara ini bukanlah satu cara penyelesaian yang mutlak kerana ianya akan menimbulkan masalah kepada perbadanan berkenaan. Yang terakhir, masalah lain iaitu persaingan daripada sektor swasta, kelambatan menjelaskan hutang. Yang kedua, perbadanan tidak dapat memperolehi keuntungan maksimal kepada harga dikawal oleh kerajaan. Yang ketiga, penyelewengan dan salah guna kuasa boleh menggagalkan sesuatu perusahaan awam. Kesimpulannya, perusahaan awam memainkan peranan penting dalam pembangunan sosioekonomi di Malaysia, baik melalui intervensi dalam sektor infrastruktur, kesihatan, pendidikan, industri dan sebagainya. Perusahaan awam juga berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam berbagai bidang. Selain itu, perusahaan awam juga berkomitmen untuk memperkuat perekonomian negara dan berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. Kesimpulannya, perusahaan awam mempunyai peranan penting dalam pembangunan sosioekonomi Malaysia.